استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم لي ولوالدي أصحاب الحقوق الواجبات علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ونتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah. Pertamanya kita tak lupa untuk merafakkan syukur kepada Allah di atas limpah kurnia Allah yang telah membawa kita ke pintu gerbang Ramadan ini. Moga-moga keberadaan kita, kebersamaan kita dengannya akan melayakkan kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kasih Tuan Imam Pengurusi Nasaf Pentadbir Surau Fadilah Ustaz, muslimin muslimat Allah sekalian. InsyaAllah fi ta'liman biiznillah, pagi ini kita bercakap sedikit mengenai insiden yang cukup kritikal, iaitu hakikat bahawa ada di kalangan manusia ni besok dia celik di dunia tapi dia buta di akhirat. Dan lazim yang namanya buta ni tak ada orang nak. Ada siapa-siapa nak menawarkan dia buta? Teringin nak buta dah Ustaz? Ya biar betul. Bahkan bila diberitahu saja, tak maaf cik, lepas operation kan, kami dah berusaha sedapat mungkin tapi kami tak dapat nak pulihkan penglihatan tuan. Rasa macam mana? Kata setengah masam dia sambal di peti. Sebab buta ni bukan cerita main-main. Ada satu hamba Allah di Gombak, remaja. Dia kalau kita buta sejak lahir ni lain juga kan. Dia buta semasa usia 17 tahun. Selepas SPM. Demam panas, buta. Dan kerana terlampau kecewa, dia nak bunuh diri. Keluarga mencari sesiapa dapat bantu dari segi apa? Dari segi terapi. Kesana kemarilah keluarga nak menyelamatkan dia kan. Sebab kejutan buta ni memang luar biasa. Bayangkan 17 tahun celik, tiba-tiba buta. Akhir keluarga ni berjumpa seorang yang buta daripada kecil. Bawa ke rumah dia, sembang dengan anak yang buta ni. Orang buta ni sembang mudah aja. Tak maaf dik, pakcik nak tanya, pernah lihat ayah tak? Pernah pakcik. Pernah lihat ibu tak? Pernah pakcik. Abang kakak kenal tak? Kenal pakcik. Pernah lihat matahari? Pernah pakcik. Bulan? Pernah. Pernah menyaksikan keindahan alam ni, bunga, binatang dia? Pernah pakcik. Dek, kamu jauh lebih bertuah daripada pakcik. Pakcik ada ayah, namun pakcik tak pernah kenal ayah pakcik. Sekadar meraba-raba muka dia. Rupa pakcik tak kenal. Pakcik ada ibu yang menyusukan pakcik. Besar jasa dia, namun sayang pakcik tak pernah lihat muka dia. Dia sebut aja lama-lama dia jadi satu rafi yang cukup berkesan. Kamu lebih bertuah daripada pakcik. Jangan kamu ambil tindakan yang menyebabkan Allah murka pada kamu dan tak bersyukur dengan nikmat 17 tahun.
Allah kurniakan kamu 17 tahun nikmat melihat. Berdoalah moga-moga Allah kembalikan penglihatan kamu. Alhamdulillah. Budak ni insaf. Selamat daripada hasad nak bunuh. Nak sebutnya ini benda yang cukup berat. Namun benda ini akan berlaku pada setengah orang di akhirat nanti. Muslimin, muslimat sekalian, sebelum saya pergi ke situ, saya nak sebut sikit benda-benda yang cukup pokok dalam mencorakkan apa yang namanya ibadah. Akhir zaman ni kita beribadah tidak berdasarkan acuan kenabian. Kadang-kadang kita beribadah berdasarkan acuan kita sendiri. Sedangkan ibadah ni ada usul dia. Ibadah ni ada usul dia. Usul-usul apa? Pokok. Sejak bila tuan-tuan mengenali ada buah tak ada pokok? Tuan-tuan pernah dengar tak? Pokok tak ada, buah ada. Itu buah apa? Yang tak ada pokok, buah ni buah apa? Tuan-tuan macam tak faham je kan? Tu namanya buah Melaka kan? Janganlah buruk bagi kan? Tidak ada buah tanpa pokok. Ibadah ini dipanggil samarat. Hasil daripada benda lebih besar daripada itu. Apa dia? Pokok dia. Dan pokok ibadah inilah yang ramai diabaikan akhir zaman. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya kita buat ibadah tapi batal awal-awal lagi. Belum buat dah batal. Sebab pokok tak ada. Apa kata ulama ubudiyah? Al-aslul ibadah. Pokok pangkal ibadah itu. Alla turda min ahkamihi syai'ah. Yang pertama, kamu tak tolak mana-mana hukum Allah. Tolak je mana-mana hukum Allah, kecil ke besar, punah ibadah. Punah ibadah. Ini kan pula kita ke akhir zaman ni tolak bukan yang kecil, yang besar, bapak tu. Tolak induk hukum. Ya. Namun tak rasa apa-apa. Hudud ini induk hukum. Dipanggil apa? Huququllah, hak Allah. Bayangkan kalau hak kita diambil dari orang, kita buat apa? Orang ambil motosikal kita macam depan-depan kita ambil tu. Ya, aku nak motosikal ni. Macam motosikal bapak dia kan marah. Ini hak Allah ni. Wala tadakhilu anhu syai'ah. Dan jangan kamu jadi biang keladi. Jangan kamu jadi penghalang kepada terlaksananya mana-mana hukum Allah ini. Tapi hari ini sebahagian umat tegar menjadi penghalang. Kami tak setuju. Gitu. Kami tak setuju. Setelah kami berbincang, yang cakap orang Islam ni, yang puasa ni. Sebab tahun dia bercakap tu dia masih puasa tahun tu kan. Kami dah bincang-bincang, kami buat keputusan, kami tak setuju dengan rang undang-undang ini. Baik. Yang nak bentang pasal pelaksanaan syariat, tak setuju. Habis ibadah. Yang kedua, kata para ulama ubudiyah apa? Al-aslul ibadah an tarda lillahi mudabbira. Pokok pangkal ibadah itu kamu redha, kamu setuju Allah sebagai pengendali urusan hidup kamu. Yang mengendalikan hidup apa? Allah. Maknanya apa? Allah gunakan apa? Sistem dia namanya syariatullah. Kita redha bahawa itulah sistem yang akan mengatur hidup kita. Jadi kalau kita tanyakan hari ini, begitukah sistem kita? Kerana itulah kita diminta untuk apa?
menyatakan sikap supaya selamat. Walaupun benda itu tak berlaku, tapi kita nak benda itu terjadi. Dan kita tunjukkan dengan apa? Dengan sokongan kita, pembelaan kita, pemihakan kita kepada mereka nak melaksanakannya. Moga-moga selamat daripada penafian ini. Sebab itu muslim yang sekalian, kita kadang-kadang terlupa bahawa ibadah ini apa pun sifatnya, dia mula kat sini. Bahkan yang paling terang disebut dalam surah An-Nisa tu kan. Allah kata, Muhammad, mereka sekali-kali tak beriman. Sedangkan ibadah ni mula dengan iman. Puasa pun dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Tiba-tiba Allah sebut dalam surah An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minun. Demi Tuhan Muhammad, mereka tak beriman. Allah bersumpah tu. Bukan sumpah kita, sumpah Allah. Bila? Hatta yuhakkimu fima syajara bainahum. Sampai mereka menerima hukum hakam. Ini diputuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menerimanya tanpa sebarang rasa tak sedap hati, tak berkenan dan seumpama. Baru mereka itu ada iman, kata Allah. Jadi muslim saudara sekalian, kita tak nak di akhirat besok berlaku benda ni yang menyebabkan kita buta. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala Rabb lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Surah Taha. Allah kata, barang siapa yang tak menerima, barang siapa yang menolak, tak berkenan, a'rada, tak redha, tak suka, tak ceria, tak seronok disebut hukum Allah, disebut peringatan Allah, diperingatkan segala peringatan Allah, dia tak selera, tak seronok dia. Kata mufassirin, antaranya mufassir yang kita cukup kenal, Ibnu Katsir. A'rada apa dia? Yang paling tepat dia kata, kamu menentang Allah. No way. Kita negara dah ada dah asas-asas, mulalah kita bercakap kan. Tak sesuai dalam konteks sekarang lah, macam-macam kan, luar belaka kan. Kita lupa di mana kita berpijak. Itu yang Allah marah sangat kan. Dia perasan bumi ni bapak dia punya, bukan gitu lah kan. Kita lupa yang kita berpijak demi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita boleh tak redha dengan pemilik bumi ni? Sebab tu Allah sebut, siapa yang rasa tak redha, tak berkenan, maka kata Allah sendiri, ma'isyatan danka, akan aku jadikan hidup mereka serba sempit. Serba sempit. Kadang kita tak sedar Allah bagi tu kan. Kalau kita baca Quran surah An-Nahl antaranya apa? Allah kata, aku boleh turunkan azab ni kan. Kamu tak nampak ke dulu? Ada yang aku lipat dengan, aku lipat bumi macam lipat tikar. Aku turunkan angin, ribut, tofat. Aku hantar banjir. Aku tenggelamkan. Tak ada apa-apa rasa ke? Allah tanya dalam Quran kan, tak cukup ini sebagai ibrah kepada kamu? Sempit-sempit ni kata dalam tafsir apa dia? Mana pertama sempit apa dia? Hilang ketenteraman. Nampak kita okey tapi kita tak tenteram. Lahir macam okey aja. Tenteram melibatkan apa? Melibatkan sini. Macam disebut dalam surah Ar-Ra'd kan. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tenteram ni di hati.
Kadang-kadang di luar nampak okey, kau punya dalamnya tak. Saya tanya seorang jutawan kan, ketika dia ajak kita bersama kan, tanya dia apa lagi nak itu, naik kereta bersandar je belakang ni kan. Ustaz nampak sandar saya, ustaz tak nampak hati saya. Baru tahu kan. Rupanya dalam dia kata menggerutu dalam dia. Duk fikir sana, fikir sini. Tak tenteram rupanya. Tak tenteram dah. Zahir nampak macam okey kan. Betul sebut dalam Quran, mereka tak mungkin tenteram. Walaupun nampak macam tu, kita hilang ketenteraman. Yang kedua pada sesak dada. Sesak dada. Sebab tak mungkin dapat menyelesaikan masalah. Sesak dada. Kita hari ni kan berdepan dengan masalah tu. Sesak dada. Ada syarikat dulu saham dia berapa ringgit, sekarang tinggal berapa? Saham dia turun 70%. Bahkan dah diambil dia untuk di bankruptkan. Dah winding. Segitu hebat terkenal dulu kan. Sekejap Allah turunkan. Zup, 70% saham turun. Tenteram. Tak sempit, tak sesak dada. Daripada syarikat hebat, tiba-tiba hutang 8.9 bilion. Sekejap je lagi kan. Allah hantar tentera yang tak nampak. Namanya COVID kan. Satu dunia kolaps. Satu dunia. Semua industri runtuh. You name it. Habis. Kapal terbang sampai karat. Syarikat terpaksa buat penjualan. Bahkan terus bankrupt pada. Filipina bankrupt. Itu di sebelah Eropah kan. Syarikat penerbangan bankrupt. Mereka tak pernah terfikir. Sesak tak ada. Kita habis duit ratus bilion kan. Sesak tak ada tak? Sesak tak ada. Apa nak buat lagi ni? Kemudian kata di Allah lagi, kata mufassir berdasarkan ayat ini apa kata? Mereka terus menerus dalam keadaan ragu, bimbang dan keliru, confused. Apa nak buat? Orang ni kata gini, orang ni kata gini kan. Belah ni kata begini, belah ni kata keliru mereka kan. Apa nak buat sebenarnya? Betul Allah sebut dalam Quran. Masa aku beri kamu ketenteraman, aku beri kamu keamanan, aku limpahkan kamu dengan macam-macam, kamu buat tak aja. Surah An-Nahl. Allah ingatkan siapa pemimpin khususnya. Allah kata apa? Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah. Fa'azaqaha Allah libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nak beri kamu contoh sebuah negeri. Allah tak sebut negeri itu. Kata fasir apa dah? Allah bukan nak kita tahu negeri itu. Allah nak kita tahu apa yang berlaku kat negeri itu. Untuk iktibar, ibrah. Negeri yang pernah aku berikan kata Allah apa? Yang pertama, mutmainnah, ketenteraman. Penduduknya hati selesa, tak ada apa-apa. Aku beri mereka keamanan. Tenang nak berjalan, tenang nak menjaga, tenang bawa aman. Aku beri mereka suasana aman itu. Kemudian puncaknya aku beri mereka hasil mahsul daripada seluruh pelosok negeri mereka. Balasnya apa? Balasnya fakafarat bi an'amillah.
mereka mengkufuri nikmat ini. Maknanya apa? Patut dapat nikmat ni, dengar dia cakap pemberi nikmat. Buat apa dia suruh, tapi tak, kata Allah, mereka kufur. Lalu tukarlah yang namanya tenteram, aman, mewah kepada aku hadiahkan mereka dengan rasa takut, rasa lapar. Saya bercakap dengan seorang ejen perumahan. Dia kata tak tahulah, yang saya kata mampu tak beli rumah. Syarikat dekat Johor kata rumah semuanya 1 juta ke atas. 1 juta ke atas kalau kita pinjam bank, sebulan berapa? Bayangkan. Muslimat sekalian, Allah beri warning ni. Ditimpakan mereka dengan takut, lapar. Orang semua komplain kan, harga barang naik. Semua naik. Semua ni gambaran apa? Gambaran kita mula bimbang dan sukar. Rupanya benda ni melibatkan hubungan kita dengan Allah. Allah tawarkan kepada kita apa? 2 senjata besar untuk diraih oleh Allah. Tapi bab kata Allah apa dia? Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kamu tak abai menafikan cara aku. Kamu nak cara kamu juga. Cara Allah tak nak cara kamu. Allah kata sila. Kamu dustakan cara aku, maka merasakanlah apa yang aku berikan. Kepayahan, kesukaran. Kita nampak macam okey, tapi dalam diam-diam sukar. Yang menyentuh semua sektor, semua tempat, semua perkara sukar. Lalu kata dia mengharap, kata dia apa ni, kasih apa dia? Bila di akhirat besok, bila mereka bertanya pada Allah, bila Allah butakan mereka di akhirat, mereka bertanya pada Allah, ya Allah, pasal apa aku buta hari dulu, aku elok je celik, ngapa buta pula kat sini? Allah jawab, demikianlah kamu, kata Allah. Masih di dunia dulu, atas ayatuna, dia datang kepada kamu ayat-ayat aku, titah perintah aku, seruhan aku, larangan aku. Fanasita, kamu buat dak aja. Kamu tak pandang aja, buat lupa, buat tak nampak lagi. Maka hari ini kata Allah, padanlah dengan apa yang aku beri pada kamu sebagai balasan di atas sikap buta kamu tu. Maka kamu buta hari ini. Kamu buta kepada apa yang aku sampaikan melalui rasul-rasul aku. Lalu para ulama tafsir memberikan komentar tentang makna buta ini, sikap buta ini. Pertama, mengapa buta? Mengapa kita tidak anggap buta? Pertama, kata mereka, kita menyalahi perintah Allah kepada Rasulnya. Kita menyalahi perintah Allah kepada Rasulnya. Barangkali cukuplah kan dengan apa yang digambarkan di suara-suara dan di masjid. Walaupun kita dengar azan, walaupun dengar azan, berapa ramai sambut? Berapa ramai yang sambut? Yang sambut tu berapa ramai? Satu yang datang pula berapa ramai yang macam tak apa selera juga kan? Sebab itu kita bimbang. Sebab Allah sebut dalam Quran, ada orang Muhammad, kata Allah, semayang dia pun ya entah tidak. Sebab mereka, kata Allah, kadang-kadang semayang juga tapi penuh dengan rasa malah, tak selesa. Pergi juga tapi tak seronok. Pergi kerana apa? Malu Allah. Betul sebut dalam Quran peringatan kepada mereka yang berkenaan.
Wa idza qamu ila shalah, bila mereka bangun untuk salat Muhammad, qamu kusala, mereka bangun dengan rasa malas. Bangun juga tapi ada di sana cetusan kemalasan. Aduh, zuhur lah pula. Kan? Kalau ada perasaan tu, Allah kata kita dalam bahaya. Walaupun masih beribadah, tapi kalau ada perasaan tu, kita dalam bahaya besar. Berapa ramai yang perintah Nabi ni, perintah Rasul ni baik indah tak indah. Tepuk dada kata orang, tanyalah iman kita, tanya istiqamah kita sebagai, tanya mana perintah Nabi-nya. Perintah Nabi kepada kita yang namanya lelaki, yang namanya perempuan, yang namanya anak, apakah kita rasa perintah ini dah kita buat sebaik mungkin? Secara ringkas. Yang kedua kata dia mereka, satu tadi tak apa, tak menyalahi. Yang kedua, bahkan melupakannya. Melupakan. Macam tak ada. Macam tak ada je perintah Nabi kan. Macam kita puasa, apa dah kata Nabi? Jangan kamu musnahkan siam kamu. Puasa tapi musnah. Sebabnya apa? Pertama, bercakap bohong atau dusta. Kedua, berbuat bohong. Tu dua-dua tu beza walaupun nampak macam sama. Bercakap bohong maknanya apa? Contohlah contoh mudah kan. Nampak orang, oi, abang nampak muda lagi, umur abang 60. Adalah sekitar 50. Dah bohong 10 tahun. 10 tahun bohong kan. Contohlah kan. 10 tahun bohong. Nak ke mana ni? Oh, nak ke masjid. Rupanya ke mana? Rupanya ke mana? Ingat Pak Ma'un. Tuan-tuan cepat lupa, susah. Ini tasbih ni bukan apa. Sambil-sambil tunggu ustaz kan boleh juga tasbih. Sedap no ayat ni kan. Kemana dia? Ada tak agaknya di spesies itu? Ada kan? Yang menipu kan? Cakap nipu. Cakap kat isteri nak ke mana? Nak pergi Melaka, rupanya ke mana? Dia kata nak pergi Melaka, apa ke lain pergi dia. Ini kisah, ni sahabat saya cerita kat ni. Anda silap ustaz. Kenapa? Hari itu kami gaduh juga pasal apa? Anda tersilap dia. Saya pergi siap-siap kan, dah dengan beg ni, isteri tanya dekat, abang nak ke mana ni? Ada nak kawan ajak ke Melaka kan. Tak apa dah, isteri tak percaya suami kan, pergi. Ditakdirkan Allah, masa nak basuh baju, biasa isteri basuh baju kan, dia cek poket kan, kau ada apa-apa. Tak gitu Muslimat? Tak, kami rendam je. Cek, keluar tiket. Tulis apa? Tiket daripada mana? KL ke? KL Bukit Kayu Hitam. Oh, Bukit Kayu Hitam punya. Cakap Melaka ke Bukit perginya. Oh, dia tengah-tengah basuh. Abang cakap betul abang, abang ke mana? Melaka. Dia ambil. Ini tiket Melaka ke? Oh, sudah haru kan. Sebenarnya dia jadi saksi kepada pernikahan ni Thailand. Tolong sahabat nikah di Thailand. Allah nak tunjuk kan. Oh, ini tiket, ini tiket bas apa ni ke Melaka. Sejak bila bas berkayu hitam kona ke Melaka? Oh, sudah. Apa dia jawab? Oh, ustaz Allah. Anak kita tolong orang, kita kena. Itu namanya nasib kan. Tu cakap bohong. Yang kedua, buat bohong. Lagi teruk. Buat bohong apa dia? Patut bangunan ni simen dia 1000 kampit, tinggal 700 kampit. Tu buat bohong. Oh, yang ni lagi ramai.
Banyak jalan runtuh. Masjid pun runtuh. Pejabat runtuh, mahkamah runtuh, sekolah pun runtuh. Sebab buat bohong. Besi patut 3 tan, tinggal 1,5 tan. Bohong. Yang ni tuan-tuan sekalian dalam bidang construction ni macam dah biasa. Jadi cerita kepada mereka yang berkenaan macam satu kes di Pahang tu kan. Sampai subcon bertumbuk dengan maincon. Dua-dua conman. Projek tu melibatkan bosku dulu kan. Tuan-tuan kenal bosku ni? Macam tak kenal je. Masa tu dia masih PM, nak rasmi kalau bangunan tu, tak siap. Tak siap sepenuhnya. Jadi Menkon marah kan. Jadi kawan tak tahan, dah lama dah beralah kan. Depan bosku jadi tumbuk. Dia kata hantar duit 1 juta, nak buat bangunan 3 juta. Aku dah buat apa? Dom sebiji kan. Akhirnya bangunan tu apa? Terpaksa dah kan. Besi 1,5 tan. Yang besar lengan, 3 besar ibu jari. Nabi kata apa? Kalau kamu beramal macam ni, awal-awal puasa dah hancur dah. Berapa ramai puasa hancur ni? Itu belum bab lagi. Nabi kata kalau dah betul-betul nak jaga puasa, nak dapat kesan terbaik apa dia? Kesan terbaik tolong jaga bukan sekadar syaratnya, rukunnya, tapi adab. Adab ni pada orang tak jaga. Hari itu saya ke Ampang, lalu dekat KL East. Tuan-tuan tahu KL East kat mana? Kalau tak tahu KL East kat mana, jangan duduk sini, malu. 3 hari sebelum tu saya ada ceramah di Ampang. 3 hari sebelum Ramadan. Besar tulis tu. Salam Ali Fitri. Kau orang asam tu. Ramadan belum lagi, dah raya dah ni. Apa dah salahnya sopan sikit kan? Marhaban Ramadan ataupun Ramadan al-Mubarak dan salam manislah sikit. Ini adab. Seolah-olah apa? Peduli ke Ramadan tu. Peduli ke aja siam ni. Peduli je ibadah ni. Yang penting kita raya. Mana ibadah? Itu sepasal. Adab makan. Saya kalau yang promo tu TV lain, saya tak ada kisah. TV Hijrah pun terlibat juga. Jom tuan-tuan kita meraihkan puasa tahun ni dengan juadah 100 juadah sehari. 100. Nak habis bila ni? Hari-hari kambing golik. Kena ingat kambing tu tak golik, orang yang makan tu golik. Sebab tu dulu tuan-tuan saya terima jemputan korporat ni sekarang tak. Sebab beberapa kali kan masa makan ni 100-200 orang. Masa semayang 20 orang. Maghrib tu Isyak 15. Tarawih 5 orang. Dia hitung kalau makan, yang makan ramai lagi. Sebab 100 juadah. Pukul berapa nak habis? Astaghfirullahalazim. Lepas tu kata di CEO Pengurusan Berpejal Malaysia, setiap tahun sampah Ramadan ialah makanan yang mampu diberikan kepada lebih 3 juta orang. 50% sampah Ramadan makanan. Dan semalam kata dia orang yang menguruskan gelandangan, bekal-bekalan tak makan. Bahkan bersepah-sepah makanan tak diambil. Tuan sekalian, Nabi kata bulan Ramadan ni setan diikat. Sedara setan pula buat hal. Siapa?
Membazir. Sebab Allah kata apa? Innal mubazzirin. Adik-adik tak bisa bersambung melampau. Kanu ikhwan syayatin. Jadi siapa saudara syaitan ni? Ni yang bazir. Jadi ibadah ni macam mana? Kita lupa apa yang sebut oleh Quran dan sampaikan Nabi pada kita. Jadi ibadah kita ni agak-agaknya dia punya nilai ni berapa? Dan sebab tu kata dia Allah, kamu buat lupa. Kamu layak dibutakan hari. Yang ketiga, kamu sanggup mengambil yang lain. Kamu sanggup ambil yang lain, kamu tak ambil yang Nabi bawa. Kamu ambil sistem lain, kamu ambil cara lain, kamu tak ambil cara Nabi. Nabi suruh buat macam ni, tak sesuai. Kadang-kadang buat tapi tak sampai standard. Ada pula, bulan ni pula apa ni? Kadang-kadang tengok cara orang cakap kan, aduhai. Macam tak ada apa-apa je. Terang-terang dia pergi jual gambar seksi dia. Lepas tu apa kata dia? Saya juga tahu tata cara orang Melayu. Bukan tata cara orang Melayu, tahu. Tapi jual gambar saya posting ni sebab ini masalah kerja. Masalah kerja. Betul-betul kata dia apa? Syekh Abdul Hasan Ali Nadwi kan. Kamu akan bertemu dengan satu zaman, dia kata apa? Yang orang akhir zaman ni kita akan beribadah mengikut profession dia. Bukan ikut agama dia. Mereka akan beribadah berdasarkan profession. Beriman berdasarkan profession. Yang bernama artis, dia beriman cara artis. Dalam drama, filem, tutup aurat. Lepas habis drama, filem, cabut balik. Bila orang tanya, saya berlakon. Saya tadi ikut kehendak pengarah. Habis kehendak Allah mana? Yang mereka jaga kehendak pengarah. Peduli aja apa Allah kata, apa Nabi kata. Ikut cara pengarah, bukan cara Allah. Kamu pilih cara lain, kata dia mufassirin. Allah kata apa? Kamu wajib tutup sampai mati. Keluar je wajib. Keluar je wajib. Tapi kita boleh apa kan? Kita ada cara kita. Lepas tu bila saya kenang-kenang balik kan, seronok bila kenang-kenang kan, saya forum dengan budayawan ke buayawan gitu. Habis forum, Ustaz, tegak tangan. Apa Ustaz ingat kami ni menyanyi, menari, Ustaz ingat kami tak sembahyang? Geli tengok. Malaikat confused kan? Tadi baru menari. Lengguk saya. Sembahyang pula dia. Nak sebut apa? Aneh. Sebab itulah sebut dalam Quran kan. Kamu nampak Allah gunakan bahasa apa? Biasa kiasan yang cukup tajam. Kamu nampak tak Muhammad? Tu kata Allah. Yang mengaku beriman tu kata Allah. Tapi hidupnya lain cara dia. Kamu tak nampak ke? Allah buat bahasa perli kan? Kita ambil cara lain. Peduli ke yang halal tu, yang penting kaya. Jadi ambil cara haram. Tuan lebih kurang 3 minggu lepas, 4 minggu lepas. So, saya berkongsi satu insiden yang cukup gerun tengok je. Dia kata dia pergi ke pasar pagi di salah satu kawasan di di awal bandaraya. Tengah beli barang tu Ustaz. Abang Long beri maklumat. Abang Long ni apa? Abang Long ni macam abang kawasan lah kan.
kepada semua penjaga dekat situ. Ni assalamualaikum, assalamualaikum. Ni nak beritahu sikit ni. Nak beritahu apa? Sekejap lagi penguasa bandaraya akan tiba. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Habis aja pengumuman ustaz, kati yang atas meja turun, kati bawah meja naik. Ada makna tak? Tuan-tuan macam tak faham je pagi ni kan. Itu maknanya apa? Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan sekalian, bila kita berdepan dengan generasi yang hara ni kan, kena tanya balik, yang kita masuk ni apa? Penjaga beratus orang. Tu tempat tu je, tempat lain tak tahu. Barangkali sama, wallahu a'lam. Tapi nak sebutnya bayangkan, kalau dia tipu satu item, satu tahi je sehari, menjaga dah berapa tahun? Bayangkan jumlah haram yang masuk. Sedangkan apa Nabi kata? Nabi kata, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula. Tiap-tiap daging yang tumbuh dengan benda yang haram ini, neraka dia berhak, kata dia. Itu hak neraka. Rupanya ada batang tubuh atas dunia ini dah pun bergelar calon neraka. Ini cukup. Macam kata AG baru kan, antara kes yang dia kata apa ini kecil ni, ini kecil macam itu. Kes penyelewengan penjawat awam. Bab silap beli barang. Silap beli barang. Nak beli tepung atau beli gula. Gila. Tuan-tuan, kalau kita nak buat asar, silap tak? Nak beli bunga kantan atau beli bunga raya ada? Nak beli skru atau beli? So, kata AG, can we imagine kan? Melibatkan 1.6 ke 9 bilion. Habis. Hanya satu kes baru. Silap beli barang. Yang urusnya agaknya orang tak reti ke? Yang uruskan procurement ni, perolehan, orang tak reti ke? Dia tak kenal pakai pensel dengan pen. Tapi kerana benda ini saja, kata Haji, negara hilang 1.6 bilion. Itu baru bab tu je. Tapi apa peduli kan? Aku ada cara aku sendiri. Kemudian kata dia mufassirin, mengapa kamu buta? Kamu buta ayat-ayat Allah. Ayat tu ada. Ada ayat-ayat apa? Ada Fatihahnya kan. Fatihahnya apa? Kamu tak nak ikut siapa? Kamu tak nak ikut siapa? Kamu tak nak ikut orang yang Allah marah, orang yang Allah sesatkan. Yang kami ikut siapa? Yang Allah marah ni siapa? Yang Allah sesatkan siapa? Tapi nampak gaya itu yang kamu ikut. Sebut dalam Quran. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka orang sesat. Tapi bila kita tengok balik hari ni kan, macam orang ikut. Sebab kata seorang pensyarah yang menulis dalam media sosial kan, menyatakan kekesalan. Dia kata apa? We're sending a wrong signal. Kita sedang menghantar signal yang salah, isyarat yang salah kepada generasi kita. Bila mula pasal apa? Pasal kita diminta jangan malu. Tak payah malu walaupun penjenayah. Dia ulas pasal kata-kata malu apa? Tak payah malu. Buat je. Dia kata kita sedang menghantar isyarat salah bahawa tu dah sabit dah pun. Bukan baru nak bincang-bincang, dah sabit. Dan kes-kes tu dibicarakan dengan cara cukup mengaibkan kan. Tapi kita kata malu apa?
Sedangkan malu di salah satu apa? Syiar Islam. Apa kita ahli? Inna sya'air al-iman arba'ah. Syiar iman yang dikata 4. Salah satu apa? Al-haya'u. Rasa malu. Tapi hari ini kita berdepan dengan masyarakat dah tak ada. Tak ada rasa malu. Tak ada rasa malu. Jadi macam mana kita bertemu dengan Allah? Kalau ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebab itu muslim sekalian, kata Qardawi dalam kitab beliau Fi Rihabis Sunnah, ketika berulas mengenai sebuah hadis, Nabi kata apa? Atakum Ramadanun syahrul mubarak. Telah datang kepada kamu Ramadan penuh dengan keberkatan. Keberkatan ni apa? Dia kata barakah. Dalam hadis ini apa dia? Pertama, Allah telah menawarkan semula rahmat dia. Allah tawar balik dalam bulan rahmat dia. Nak ikut tak? Dan antara makna rahmat apa dia? Al-Quran. Rasulullah Al-Quran gitu kan? Adakah kamu nak ambil balik? Sebab tu antara induk Ramadan ni ialah ajakkan balik kepada Quran. Ajak balik. Dah cukup. Yang kedua kata Quran apa dia? Makna atakum Ramadan syahrul mubarak. Al-mubarak makna dia kata apa? Dengan makna Allah beri peluang untuk menghapuskan dosa-dosa lalu kamu. Ini bulan untuk apa? Bulan taubat. Allah beri peluang untuk kamu kikis sampai ke kerak-keraknya, kata Qardawi. Baliklah. Lalu apa kata beliau? Gunakanlah sesi ini untuk pertama mensucikan semula hati kita. Sebab punca ni kat sini. Ingat tak apa kata Nabi? Penentu kebaikan total, penentu kerosakan total sini. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa iza fasadat fasadat jasadu kulluh. Bila dia baik, baiklah semua urusan. Bila dia jahat, rosak semua. Ambil pulang bersihkan hati kita ni, kata beliau. Sucikan semula hati kita. Sebab di sinilah bermulanya segala-gala perkara. Sebab yang suruh sini, sebab keputusan buat di hati. Anggota ni pelaksana aja. Jadi kata beliau, itulah ambil kesempatan untuk bersihkan hati. Dan kata Qardawi, kata dia Hasan Basri, Imam Tabi'in, kita mengulas mengenai apa? Mengulas mengenai kebersihan hati ni. Sebiji macam Nabi sebut dalam hadis mengenai sucikan tanpa Ramadan. Pertama apa kata dia? Untuk hati kamu kembali bersih. Yang pertama, tolong jaga pergaulan. Nak bergaul dengan siapa? Mujalasatus salihin. Pastikan pergaulan kamu dalam keadaan salih. Bergaul dengan siapa kan pastikan ada salih di situ. Jangan main bergaul aja, jangan main berkawan aja. Tapi yang penting mujalasatus salihin. Kamu bersama dengan para salihin. Ini langkah pertama. Kalau yang ini tak reti pilih, tak payah cakap hati bersih. Yang kedua, tolong jangan lupa wa tilawatul Quran. Quran ni petunjuk. Quran ni hidayah. Jangan sampai kamu tak bersama Quran dalam hidup kamu. Antara punca wahara sebab apa? Tak bersama dengan Quran. So, sebut dalam Quran bila mereka dah lari dari Quran Muhammad, maka wahara dah jadi. Yang ketiga apa kata dia? Yang ketiga yang kita dilatih sepanjang bulan ni apa dia? Qiyamul lail. Sebab tu Nabi kata dalam hadis apa dia? Siyam wal qiyam. Apa tujuan qiyam ni? Allah sebut surah Al-Isra apa dia? Allah kata bangunlah malam untuk apa? Untuk mencari maqaman mahmudah. Untuk kamu naik pangkat di sisi Allah SWT. Tuan-tuan, pangkat dunia berebut, pangkat dunia manusia berebut, pangkat di sisi Allah. Kalau tuan-tuan diminta bos panggil pukul 4 pagi, turun tak?
CEO panggil 4 pagi, turun tak? Turun. Jangan main dengan CEO panggil. Allah panggil. Itu je beza. Saya menyambut akan menentukan apa jadi pada kita. Yang keempat, apa dia kata? Tolong pastikan ini antara paling pokok. Apa dia? Wa ihla'u ba'tini. Jaga yang kamu sumbat dalam perut kamu. Sebab dia menentukan darah apa yang mengalir. Daging apa yang tumbuh. Dan dia akan mencorakkan apa dia? Akhlak sasiah kat luar. Dan akhir sekali kata dia apa? Kalau aku tak mampu juga bangun malam, maka watadarra'u 'inda as-sibah. Bangunlah menjelang subuh. Ini merupakan yang terakhir. Apa nak buat? Istighfarlah. Ini senjata paling ampuh untuk kita balik kepada rangkuman rahmat Allah. Dan moga-moga kita selamat daripada dibutakan oleh Allah nanti. Sebab bila kita dapat balik dalam rangkuman ni, maknanya apa? Kita kembali selamat di sisi Allah SWT. Ini jaminan Allah kepada kita. Jadi untuk itu, mari sama-sama kita berusaha di bulan yang mulia ini untuk mengembalikan hakikat diri kita sebagai hamba Allah yang nak mencari darjah taqwa ini, yang dengannya insya-Allah Allah akan jemput kita untuk sama-sama masuk ke gerbang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu tangguh tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.